Salam sejahtera, bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Bonito TV malam ini. Tujuh kes kematian dan 546 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 7 kes kematian, 546 kes positif baru dan 1 kluster baru COVID-19, kluster Serigaya di Kota Kinabalu dan Tuaran dilaporkan di Sabah hari ini. Daripada 7 kes kematian, 4 kes dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, 2 kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan 1 kematian di Hospital Tawau. Pesakit terdiri 4 lelaki dan 3 wanita, termasuk 2 rakyat asing berusia antara 35 tahun hingga 73 tahun. Kebanyakannya mempunyai latar belakang penyakit kronik. Di negeri Sabah, 546 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 89 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 11 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Serigaya. 271 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 186 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. 3 kampung di Kudat, Pengaraban, Tanjung Kapur dan Landung Ayang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD mulai 30 Oktober sehingga 12 November, membabitkan 13,884 penduduk. Sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang di daerah Kudat mulai 30 Oktober 2020 sehingga 12 November 2020. PKPD bagi ketiga-tiga lokaliti ini merangkumi sebanyak 2,393 unit rumah yang melibatkan seramai 13,884 orang penduduk. SOP PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini samalah dengan SOP PKPD lain yang saya umumkan. Seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kawasan kecuali kecemasan, semua aktiviti ekonomi diberhentikan, tidak dibenarkan, aktiviti sosial, agama, lain-lain juga tidak dibenarkan, majlis-majlis tidak dibenarkan. Cuma kedai runcit seperti biasa kita benarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 6 petang bagi memberi peluang kepada penduduk membeli barangan keperluan asas yang lain selain daripada bahan makanan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Labuan yang sepatutnya berakhir 30 Oktober ini dilanjutkan sehingga 13 November. Sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang dikesan di kalangan penduduk-penduduk wilayah Persekutuan Labuan. Oleh itu, sidang khas hari ini di atas nasihat Kementerian Kesihatan bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPB di wilayah Persekutuan Labuan selama 14 hari lagi bermula 31 Oktober 2020 sehingga 13 November 2020. Kita ikuti laporan harian perkembangan COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. 1 kluster baru COVID-19 yang dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster Serigaya dengan 11 kes berpunca daripada majlis nikah. Hari ini juga terdapat 1 kluster baru di daerah Kota Kinabalu. Kluster itu kita namakan kluster Serigaya. Mengikut tempat di mana kes itu berlaku, ya. Dan setakat ini 11 kes berpunca daripada kluster ini telah pun direkodkan. Dan saya dipahamkan kluster Serigaya ini timbul daripada acara nikah, ya.
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kes positif baru COVID-19 di daerah Kota Kinabalu meningkat kepada 159 kes berbanding 85 kes semalam. Kes di Kota Kinabalu banyak disumbangkan oleh kluster penjara Kepayan yang sehingga kini mencatat 1,652 kes. Saringan bantuan kluster penjara Kepayan telah pun selesai sepenuhnya. Ini bermakna semua penghuni di penjara Kepayan termasuk pegawai-pegawai yang bertugas telah pun disaring. Ya. Jumlah yang disaring ialah 2,701 orang. Sehingga kini jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah adalah 13,701 kes dengan 3,796 kes aktif yang sedang menerima rawatan, manakala 7,225 kes telah pulih. Masidi berkata, 7 kes kematian terbaru yang dilaporkan hari ini menjadikan bilangan keseluruhan kes kematian sehingga kini adalah 114 kes. Hari ini, 19 daerah mencatatkan kes positif baru dengan 116 kes dilaporkan di Sandakan dan 101 kes di Tawau. 7 daerah lagi tidak mencatatkan sebarang kes termasuk Tongod yang sehingga kini kekal zon hijau. Proses pengagihan bakul makanan kepada golongan sasaran juga berjalan lancar. Semua persoalan mengenai bantuan makanan atau food basket akan dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Dan kalau ada soalan-soalan yang hendak dikemukakan oleh para wartawan, soalan itu hendaklah dikemukakan kepada menteri atau pada kementerian yang berkenaan. Cuma setakat ini, mengikut rekod kita, 100,654 bakul makanan telah pun diagihkan kepada mereka yang layak. Kerajaan negeri mengalu-alukan bantuan termasuk bakul makanan daripada semua pihak, namun perlu diselaras dengan pejabat daerah. Bantuan bakul makanan ini juga akan diperluaskan. Kerajaan negeri telah bersetuju secara prinsipnya untuk juga memperluaskan bakul makanan ini atau bantuan pemakanan ini kepada golongan-golongan lain yang tidak dikategorikan dalam 2 kategori yang telah pun ditetapkan. Yang berhormat Ketua Menteri akan membuat pengumuman ini atau skim bantuan ini insya-Allah dalam masa terdekat. Ya. Kita mengalu-alukan bantuan daripada semua pihak, tidak kira dari mana dan apa juga bentuk. Cuma barangkali apa yang perlu dibuat ialah untuk menyelaraskan bantuan tersebut agar bantuan itu adalah bantuan yang betul-betul diperlukan. Dan sekiranya bantuan itu khusus untuk daerah-daerah tertentu, para penderma hendaklah berurusan dengan pengurusi jawatan kuasa bencana COVID daerah yang kebetulan juga pegawai daerah untuk menyelaras penerimaan bantuan-bantuan tersebut. Ya. Beliau turut menjawab persoalan sama ada nilai bakul makanan yang diagihkan kepada penduduk adalah berbeza mengikut daerah. Harga bakul makanan RM100 adalah garis panduan asas. Ya. Kadang-kadang ada yang nilai lebih sedikit, ada yang kurang sedikit bergantung kepada tempat dan bergantung kepada harga barang semasa dibeli. Ya. Dan untuk pengetahuan semua, pihak PKOBD, iaitu pengurusan bencana COVID daerah, boleh menentukan harga bakalan mengikut daerah masing-masing. Saya andaikan di daerah-daerah yang terpencil ada kemungkinan harganya lebih tinggi kerana faktor geografi ataupun barangkali kerana saingan untuk pembakal itu terhad. Tapi secara keseluruhannya panduan kita ialah sekitar RM100 satu bakul. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard SOP PKPB adalah
96.5%. Ini bermakna secara amnya penduduk negeri Sabah mematuhi SOP yang telah pun kita tetapkan. Saya juga sekali lagi meminta agar rakyat mematuhi SOP dan lain-lain larangan yang berkuat kuasa masa ini. Kerana pada akhirnya yang menentukan berjaya atau tidaknya kita untuk memberhentikan penularan ini banyak bergantung kepada usaha kita dan sikap rakyat sendiri untuk mematuhi SOP. Masidi turut menjelaskan kadar penggunaan katil pesakit COVID-19 di hospital-hospital di Sabah ketika ini adalah 52.5% dan bukannya 99.5% sebagaimana dinyatakan sebelum ini. Kesilapan berlaku apabila yang kita gunakan ialah angka kumulatif dan bukan angka aktif. Akibatnya timbullah satu kesilapan yang kalau saya rasa satu kesilapan yang disengajakan seolah-olah 99.5% katil telah pun digunakan. Sepatutnya angka yang perlu digunakan ialah angka yang aktif, yaitu jumlah mereka yang masih dirawat di hospital dan mengambil kira jumlah katil yang ada. Untuk pengetahuan semua, buat masa ini jumlah katil yang tersedia ialah 7.237. Sedangkan jumlah mereka yang menggunakan semua kemudahan ini sekadar 3.796. Ini statistik pada hari ini. Ini bermakna penggunaan sebenar ialah 52.5%. Katanya, kes 2 petugas di Pusat Tahanan Sementara pendatang tanpa izin dipapar yang dijangkiti COVID-19 tidak dikategorikan sebagai kluster baru. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, petugas Pusat Tahanan Sementara atau PTS dipapar yang dijangkiti adalah 2 orang pengawal keselamatan dari Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Salah seorang berkemungkinan mendapat jangkitan daripada ahli keluarganya yang berasal daripada Kudat. Setakat ini, kes jangkitan di Pusat Tahanan Sementara dipapar kita belum kategorikan sebagai kluster yang baru. Mengenai operasi Hospital Medan Kendalian Angkatan Tentera Malaysia di Tawau, Masidi berkata setakat ini 142 pesakit bukan COVID-19 telah menerima rawatan. Setakat ini belum ada perancangan untuk membuka Hospital Medan di lokasi lain di Sabah. Untuk makluman, terdapat satu sahaja Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia di Sabah iaitu di Tawau. Setakat ini jumlah pesakit yang telah menerima rawatan di Hospital Medan ialah 142 orang. Pesakit dalam rawatan 28 dengan purata harian kadar peratusan penggunaan katil atau bed occupancy sebanyak 30%. Adakah terdapat perancangan untuk membuka Hospital Medan di lokasi lain berikutan pertambahan kes COVID-19 di Sabah? Setakat ini tidak ada perancangan untuk membuka Hospital Medan di daerah lain di negeri ini. Buat masa ini, pihak ATM membantu KKM untuk membuka Medical Treatment Center atau MTC di Penjara Kapayan. Walau bagaimanapun sekiranya terdapat keperluan untuk perkara tersebut, kerajaan akan mempertimbangkan untuk membuka Hospital Medan di daerah-daerah lain. Sabah umum peruntukan RM160 juta bantuan prihatin COVID-19. Kerajaan Sabah meluluskan peruntukan bantuan prihatin COVID-19 berjumlah RM160 juta untuk meringankan beban setiap lapisan masyarakat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Peruntukan itu adalah tambahan kepada peruntukan RM50 juta yang diluluskan kerajaan negeri awal bulan ini.
Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor mengumumkan perkara itu selepas mesyuarat Kabinet Negeri hari ini. Peruntukan itu akan diagihkan untuk memberikan bantuan kewangan kepada penggiat industri pertanian, pelancongan iaitu pemandu pelancong, malim gunung dan juruselam, pengangkutan iaitu pemandu teksi, bas, lori serta penjajah, anak yatim dan ibu tunggal. Selain itu, RM1 juta akan diagihkan kepada universiti untuk membantu pelajar Institut Pengajian Tinggi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Haji G turut mengumumkan penubuhan Majlis Ekonomi Sabah bagi membincangkan langkah pemulihan ekonomi negeri. Katanya, keanggotaan dalam majlis itu akan diumumkan kelak dan ia merangkumi penggiat industri, usahawan, pertubuhan bukan kerajaan dan ahli akademik. Polis rampas senjata tiruan. 8 individu termasuk 3 wanita ditangkap. Polis merampas 794 senjata api tiruan menyerupai pistol, senapang dan mesin gun dalam 2 serbuan berasingan semalam. Serbuan membabitkan premis di lorong industri Ina 6 Juta di Kota Kinabalu dan sebuah lagi premis di bangunan ITCC Penampang selepas ia didapati menjual senjata api tiruan tanpa permit. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, 8 individu termasuk 3 wanita berusia 22 hingga 55 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Katanya, hasil 2 serbuan berkenaan, polis merampas semua senjata api tiruan dianggarkan bernilai kira-kira RM16,000 termasuk cukai yang dipercayai dibawa masuk untuk dijual kepada orang awam. Semua barangan itu dipercayai diimport dari China sebagai permainan kanak-kanak sebelum dijual kepada orang ramai. Risikan mendapati senjata tiruan berkenaan juga dijual secara dalam talian sehingga mencecah RM150 setiap satu, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah hari ini. Jauteh berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 36-1 Akta Senjata 1960 yang boleh dihukum penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tempias taufan dari Filipina. Komuniti Maritim Sabah dinasihat berhati-hati. Komuniti maritim di Sabah diminta berhati-hati untuk melakukan aktiviti di laut selepas negeri ini menerima tempias taufan tropika Saudel dan Molev yang membadai dari arah barat daya Manila, Filipina dengan kelajuan purata 139 km sejam baru-baru ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sabah dan Labuan menerusi kenyataan memaklumkan bahawa pada 26 Oktober lalu Sabah telah menerima tempias taufan Molev yang dilaporkan berada 703 km ke barat laut Kudat. Ini menyebabkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dengan ombak mencapai ketinggian hingga 3.5 meter di Sabah dan barat Labuan dan akan berlarutan sehingga hari ini. Komuniti maritim perlu menjaga keselamatan diri kerana keadaan itu amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Mereka juga dinasihatkan supaya peka dengan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saripom.